Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga dapat duduk bersama para salihin insya-Allah yang bersama dengan kita pada malam ini, dan tidak lain tidak bukan juga kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan pelbagai jenis daripada rahmat Allah. Di antaranya dapat masuk hadir dalam majlis ilmu seperti malam ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Majlis ilmu seperti ini sahaja sebenarnya sudah ada rahmatnya, sudah ada keredaan daripada Allah, sudah ada keberkatannya. Sebagaimana mungkin tuan-tuan dan puan sekalian semua sedia maklum bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, ada sejenis malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan khusus untuk datang berjumpa mendekati golongan-golongan yang menuntut ilmu ataupun menghadiri majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu seperti malam ini, tuan-tuan dan puan sekalian, khusus diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendoakan mereka yang hadir dalam majlis seperti ini. Masya-Allah. Sudahlah pada malam ini kita ini insya-Allah dikelilingi oleh para malaikat. Dah tu malam ini pula hujan penuh dengan rahmat insya-Allah. Dan pada perbahasan pada malam ini juga, tuan-tuan dan puan sekalian, kita bahas benda-benda yang baik yang mengundang lagi keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Baik, sebelum daripada kita mulakan perbahasan kitab kita pada malam ini, marilah sama-sama kita buka dengan al-basmalah, kemudian al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ramai orang kadang-kadang dia tertanya, macam mana ya saya nak mendapatkan hidup yang berkat? Macam mana saya nak meraih kehidupan yang berkat? Ada beberapa tips yang sebenarnya baginda SAW dah ajarkan kepada kita, dan mungkin ada di antara jemaah kita juga sedia maklum, sebab saya dulu sering menjelaskan tentang bagaimanakah caranya nak mendapatkan keberkatan dalam kehidupan dengan melakukan beberapa perkara, beberapa tips yang telah dikongsikan oleh baginda SAW. Di antaranya adalah dengan kita memulakan setiap perbuatan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar basmalah? Basmalah itulah Bismillahirrahmanirrahim. Apa kelebihannya? Diceritakan dalam riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap perbuatan yang tidak dimulakan dengan basmalah ataupun Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut terputus. Kita tertanya apa maksud terputus dalam riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksudkan terputus ini adalah terputus keberkatannya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, setiap perbuatan kita kalau kita tak mulakan dengan basmalah, dikhawatirkan perbuatan atau amalan tersebut menjadi tidak barakah. Lalu kita tanyakan kembali, apakah itu barakah ataupun apakah itu keberkatan? Kita sering mendengar, jom kita cari keberkatan dalam kehidupan, tapi apakah itu keberkatan? Keberkatan itu, tuan-tuan dan puan sekalian, nanti dia ada dua elemen yang sangat penting. Yang pertama adalah yazdad. Yazdad tu maksudnya bertambah. Apa yang bertambah? Kebaikan, ziyadatul khair. Menurut beberapa ulama, barakah itu adalah ziyadatul khair. Kemudian elemen yang kedua ada dalam barakah tersebut adalah dia statik. Maksudnya kebaikan itu akan bertambah dan tidak akan menurun. Itu kita panggil sebagai barakah, tuan-tuan dan puan sekalian. Contoh barakah yang mungkin kita boleh kongsikan adalah seperti barakahnya waktu. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada orang dia begitu minta maaf, khusyuk membaca Al-Quran, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia begitu seronok baca Al-Quran. Tapi bila dia kenang, tapi masa aku untuk baca Al-Quran tak lama ni, sekejap lagi nak pergi kerja. Dia pun pulun baca sebanyak-banyaknya. Bila dia tutup, tengok masih lagi ada masa. Itu di antara bentuk keberkatan waktu yang Allah kurniakan kepada hamba Allah ini kerana dia cintakan Al-Quran. Nah, disebabkan cinta Al-Quran, Allah kurniakan kepada dia keberkatan waktu sehingga dia boleh menghabiskan dan meluangkan masa yang banyak untuk membaca Al-Quran. Di antaranya adalah keberkatan harta. Mungkin hartanya tak banyak tetapi cukup untuk menanggung keluarga. Mungkin dia punya duit tak banyak tetapi cukup untuk bayar segala bil-bil elektrik, bil rumah dan sebagainya. Begitu juga dengan kita katakan keberkatan ilmu. Ilmu tak banyak. Mungkin ilmu yang dia pelajari itu tak banyak tetapi dia memanfaatkan ilmu tersebut sehingga dia memberi manfaat kepada orang lain. Itu semua adalah bentuk daripada keberkatan.
yang kita ceritakan pada malam ni, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan kita berharap pada malam ni kita mendapatkan banyak keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bermula dengan kita baca basmalah, kemudian kita baca ayat suci Al-Quran. Al-Quran juga merupakan salah satu tips yang dikongsikan kepada kita bagaimanakah caranya untuk kita mendapat keberkatan. Tak lain dan tak bukan adalah dengan membaca Al-Quran itu sendiri. Tapi ni masalah kita. Kita ini terlalu sibuk membaca Al-Quran. Bagus sebenarnya. Tetapi ada satu lagi tuntutan yang dituntut kepada kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, untuk kita lakukan terhadap Al-Quran. Bahkan itu tanggungjawab kita terhadap Al-Quran. Apakah itu? Liyadabbaru ayatihi. Supaya ditadabbur ataupun dihayati Al-Quran tersebut. Walayatadhakkaru ulul albab. Dan untuk diambil iktibar serta diambil perhatian oleh orang-orang yang bijak pandai. Dua tugasan yang sangat penting untuk kita ambil perhatian selain daripada baca Al-Quran. Yang pertama, kita kena tadabbur. Hayati isi kandungan Al-Quran. Bila baca Al-Quran, tuan-tuan puan-puan sekalian, ada terjemahan, cuba hayati, cuba baca terjemahan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua pula, tuan-tuan puan-puan sekalian, selain daripada kita membaca, kita memahami, kita hayati, oh seronoknya Ustaz saya baca Al-Quran, tapi tak amal, oh sia-sia juga. Jadi kita kena tadabbur, kita juga kena amalkan, ambil iktibar daripada ayat Al-Quran tersebut. Barulah nanti Al-Quran ini nanti menjadi mubarakul ataupun menjadi barakah terhadap para pembaca, insya-Allah. Baik tuan-tuan puan-puan sekalian, kebetulan juga pada malam ini insya-Allah tak ada yang kebetulan ya, semuanya adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mengundang lagi keberkatan pada malam ini. Malam ini kita akan membahas perihal membaca Al-Quran. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut Al-Quran, cuba kita tanya balik pada diri kita, apakah itu Al-Quran? Selalu kan kita dengar Al-Quran, saya baca Al-Quran, tapi apakah itu Al-Quran? Apa sebenarnya itu Al-Quran? Dia adalah Alkitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, munazzalun ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dia ada mukjizat. Itulah Al-Quran. Singkat kata, Al-Quran adalah kalamullah. Dia adalah firman Allah. Dia adalah perintah daripada Allah. Dia adalah galakan daripada Allah. Dan di situ juga ada larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah the guide. Dia adalah the way of life. Orang tu dia nak speak bahasa Inggeris tapi tak jadi. Dia adalah the way of life untuk kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, yang kita boleh rujuk kembali kepada Al-Quran. Dia guide. Tuan-tuan puan-puan sekalian, dulu saya pernah datangkan dengan contoh. Kita beli contohnya lah, kita beli meja ataupun almari dekat IKEA ke dekat mana-mana, tuan-tuan puan-puan sekalian, belilah almari. Kita nak pasang ni, kita ada manual dia tak? Ada guide dia? Ada. Dan kita follow betul guide tersebut. Step 1 kita buat apa? Step 2 kita buat apa? Step 3 kita buat apa? Kita perhatikan betul-betul, kita ikuti betul-betul supaya apa? Mendapatkan hasil yang baik. Supaya almari yang kita buat tadi tu baik. Supaya almari yang kita buat tadi tu kukuh. Supaya almari yang kita buat tadi tu menjadilah. Ada orang dia tak nak follow guide tu, apa yang jadi? Tak jadi almari, jadi meja. Sudah lain pula. Jadi itulah Al-Quran juga, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dia adalah guide kepada kita untuk kita jadikan ia sebagai panduan. Ada apa-apa masalah, rujuklah kepada Al-Quran. Ada apa-apa pertanyaan ataupun persoalan, jangan lupa untuk rujuk balik kepada Al-Quran. Kita kadang-kadang ada kegundahan dan kegelisahan, jangan lupa untuk rujuk kepada Al-Quran. Di situ ada penawar dan di situ ada jawapan. Sekarang kita tanya balik kepada diri kita, berapa banyak kali kalau kita ada masalah kita rujuk Al-Quran? Ramai zaman sekarang ini lebih suka memilih kata-kata motivasi minta maaf daripada golongan barat berbanding daripada kalam Al-Quran ataupun kalam Allah itu sendiri. Lebih ramai yang minta maaf percaya kepada kata-kata orang barat daripada kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila." Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah kata-katanya yang lebih benar daripada firman Allah? Kata-kata manusia mungkin ada dustanya. Tapi kalau kata-kata Allah tidak ada dustanya. Pasti benar dan pasti akan berlaku.
Tapi ternyata manusia seperti kita ini lebih suka memilih kata-kata manusia yang minta maaf mungkin dia sendiri tak beriman kepada Allah, yang minta maaf dia sendiri sebenarnya bergantung kepada orang lain. Kita lebih percaya kata dia. Sedangkan dalam Al-Quran pula kita tak nak percaya. Banyak dah tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau kita tengok kita dah misguided dengan banyak bentuk dan banyak cara. Dan sekarang ini yang kita khawatir adalah kita misguided dalam pendidikan itu sendiri. Sebab saya sendiri menceburi dalam bidang pendidikan, kita mengajar di sekolah, jadi kita nampak beberapa bentuk daripada misguided yang dibuat dalam pendidikan kita. Adalah certain misguided yang dibuat, contohnya mengajak orang meyakini diri dia sendiri yang boleh melakukan sesuatu benda. Pernah dengar kan, ini banyak motivator juga menyampaikan benda seperti ini yang kita sebenarnya agak ragu dan takut. Dulu kita juga terikut bisnes, pendidikan ke semua. Ingat, kalau kamu tak yakin kamu boleh buat, kamu tak akan boleh buat. Ada betulnya. Ingat, kamu yang boleh buat ni. Kamu yang kena bertindak. Betul, ada betulnya. Tetapi pada masa yang sama, hati-hati. Kalaulah sampai dia mengatakan, kita yang menentukan hidup kita. Kita yang boleh tentukan kita nak hidup bahagia ataupun tidak. Sudah. Kalaulah certain orang yang salah faham dengan konsep yang disampaikan habis. Akhirnya timbullah satu golongan yang dulunya sudah tertanam, namanya Mu'tazilah. Sebab apa? Nanti yakin diri sendiri yang buat sesuatu usaha. Saya yang buat benda ni. Pernah dengar tak orang mengatakan yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri kita sendiri? Pernah dengar? Sudah. Itu macam mana tu? Itu sebenarnya kalau ikutkan itu adalah keyakinan Mu'tazilah. Ustaz, ni dah mula macam kita macam mana ni? Apa yang kita cakap salah ke? Tidak. Tuan-tuan puan-puan nanti boleh rujuk dalam kitab Faridatul Faraid. Orang yang mengatakan yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri kita sendiri, itu adalah ta'adduban. Itu bentuk adab kita kepada Allah. Itu betul. Yang salah adalah bila kita meyakini yang baik datang daripada Allah, yang buruk memang datang daripada diri kita sendiri. Kalau dia yakin seperti itu, dia sudah lari daripada landasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perkara seperti ini tuan-tuan puan-puan sekalian, kadang-kadang kita risau sebab ramai yang tak faham lagi. Dia memang merasakan yang baik je datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri kita sendiri. Apa maksudnya? Adakah itu bermaksud ada dua kuasa? Satu kuasa daripada Allah, satu kuasa daripada diri kita. Sebab kita yang menentukan keburukan diri kita sendiri. Khalas. Ini sudah lari daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang kita risau. Dan itu yang ditanamkan sekarang. Jangan salahkan Allah, betul, tepat. Kita tak boleh salahkan Allah. Tetapi kalau sampai satu tahap dia meyakini yang baik memang datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri sendiri, sudah, ni bahaya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena berhati-hati ketika kita mendengarkan apa-apa ucapan. Motivasi yang mungkin nak menimbulkan semangat, tetapi bentuk semangat tersebut disalahgunakan dan disalah tafsirkan. Sehingga seseorang itu sampai ke satu tahap, apa yang dia buat mesti jadi. Kalau saya ikut formula bisnes ini, saya mesti jadi. Pernah dengar? Tuan-tuan puan-puan sekalian, ini juga merisaukan juga. Sedangkan kita tahu yang menentukan siapa? Allah. Kita risau. Saya tak bermaksud nak melawan iradah Allah. Jadi apa yang kamu maksudkan? Tak, kalau kita ikut formula ni mesti jadi. Tak semestinya. Sedangkan orang solat sahaja, yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Dah habis masa. Salah setting. Astagfirullah, terkejut saya. Maafkan saya. Orang yang solat sahaja, tuan-tuan puan-puan sekalian, tak semestinya Allah Subhanahu wa taala terima solatnya. Allah boleh azab dia dan Allah juga boleh mengampuni dia. Ya, kita kena berusaha, tetapi sampai satu tahap kita mengatakan pasti saya akan dapat kalau saya formula. Khalas. Kita risau. Risau apa? Keyakinan lain yang timbul. Sudahlah tak rujuk pada Al-Quran, merujuk kepada kudrat manusia itu sendiri. Khalas.
Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita nak mengajak kembali kepada tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, marilah kita kembali yakin semula dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Next, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, mesti berlaku juga. Ini dah dijamin, apa yang Allah firmankan pasti terjadi, pasti ada keberhasilannya. Yang kedua, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, yang di mana baginda ini kalau berbicara tidak akan berbicara mengikuti hawa nafsunya, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa. Baginda tidak berkata-kata bertutur mengikut hawa nafsunya. Itu baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi yang kita risaukan dan kita sedih, ramai orang lebih suka memegang formula orang yang non muslim berbanding formula yang baginda sallallahu alaihi wasallam sediakan untuk kita. Pernah dengar tidur 8 jam itu baik? Pernah dengar kan? Kita okey sahaja sebenarnya, tak ada masalah, ada baiknya. Tapi kita pernah tengok tak baginda tidur berapa lama? Jadi kita tanya, berapa lama baginda sallallahu alaihi wasallam tidur dan berapa kali baginda sallallahu alaihi wasallam itu sendiri tidur? Kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidur baginda pun kita tak tahu. Jadi mengikut kajian berdasarkan daripada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau ikutkan baginda tidur sebanyak 3 kali. Masya-Allah Ustaz, tidur sampai 3 kali. Iya, tapi tidur 3 kali tak macam kita tidur 3 kali. Kita tidur 3 kali kalau boleh 8 jam sekali. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam nanti ada yang 4 jam. Nanti ada 10 minit, nanti ada yang beberapa minit lagi. Qailulah dan sebagainya lah. Itu nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Sebab kali ini kita nak bahas benda berkaitan dengan Al-Quran, cuma kita nak mengajak kepada para pendengar dan tuan-tuan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita rujuk kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Ini kita bukan nak mengajak untuk bersikap rigid, tidak. Tetapi kita nak mengajak, jom kita tengok balik ada hikmah. Ada hikmah sebenarnya dalam Al-Quran dan juga hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah susun, yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, dia ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Termasuk dalam pendidikan juga tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita ambil contoh Al-Quran. Al-Quran. Macam mana sebenarnya teknik menghafal Al-Quran yang sangat dianjurkan dan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menghafalkan Al-Quran? Pernah tak kita tertanya, yang kita tahu sekarang ini kita tengok Al-Quran, baca. Tengok Al-Quran, baca. Dan adakah step tersebut sebenarnya tepat? Kita tak nak salahkan ya guru-guru tahfiz, tidak. Sebab itu adalah ijtihad mereka. Cuma sekarang ini kita nak cuba tengok balik pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini diterapkan macam mana? Hafalnya macam mana? Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sebagaimana juga mungkin saya pernah kongsikan kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, sebenarnya before kita kuasai Al-Quran, yang ditanamkan dahulu adalah iman. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jundub bin Abdullah dia berkata, dulu kami pernah bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fityan hazawirah, dan kami adalah waktu itu sangat muda, sangat orang kata belum balik lagi, masih lagi ada sifat memberontak, masih panas-panasnya, darah muda tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi beliau berkata, pada zaman kami ta'allamnal iman qabla al-Quran. Kami belajar iman dulu sebelum Al-Quran. Ini zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ta'allamnal Quran fazdadna bihi imana. Dan kemudian kami baca ataupun kami belajar Al-Quran. First, bila kita dah belajar iman, barulah kita belajar Al-Quran, dan setelah kita belajar Al-Quran, bertambahlah iman. Itu step yang dikongsikan ataupun diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana step tersebut sudah mulai dikebumikan juga. Oleh siapa? Oleh musuh-musuh Allah. Oleh golongan-golongan yang lebih mempercayai kata-kata orang barat. Oleh golongan-golongan yang nak memenangkan formula dia. Sedangkan formula yang Allah Subhanahu wa taala sendiri dah tanam, yang dah ajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam juga, kita abaikan. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, yang first kita nak kena tanamkan tadi iman, and then Al-Quran. Sebab lepas kita dah tanam iman and then datangnya Al-Quran, iman itu akan bertambah.
Nanti ada perbahasan dia lebih dalam, cuma mohon maaf sekali lagi, bukan di situ perbahasan asas kita pada malam ini. Malam ini kita memang nak bahas berkenaan dengan Al-Quran terus. Cuma kita nak mengajak kembali, marilah kita renungkan kembali Al-Quran dan juga hadis. Banyak sebenarnya penawar, banyak sebenarnya kata-kata motivasi dalam Al-Quran dan hadis. Cuma kita sahaja, tuan-tuan puan sekalian, yang mohon maaf kadang-kadang terlepas pandang. Apa kata lepas ini kan nanti ada masa buka Al-Quran tu, kita cuba tengok terjemahan. Buka hadis Rasulullah, kan ada muntakhabul ahadith. Buka balik hadis tu, tengok. Allahu Akbar. Nanti ada banyak kata-kata motivasi yang menenangkan diri nanti. Tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah. Baik, saya bacakan. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Saya tengok jam saya lain, tengok sini lain, sini lain lagi. Macam mana ni? Ya, Tuan kitab kita berkata dalam kitab Nasaihud Diniyah wa Wasayal Iman, ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, ini adalah bentuk penulis kitab kita. Tuan-tuan puan-puan sekalian, nak tahu siapa pengarang kitab ini, sebenarnya tak perlu kita tengok biografi dia dalam-dalam. Kita tengok cara beliau menyampaikan dakwah dalam Al-Quran, dalam kitab, kita sudah kenal orangnya macam mana. Kita tahu tuan kitab kita ini adalah orang yang sangat ramah. Sebab apa? Selalu address kita ni sebagai saudara-saudara. Wahai muslimin muslimat sekalian, wahai kekasih-kekasihku. Tak cukup dengan itu, penulis kitab kita ini mendoakan juga para pembacanya. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang berminat membaca Al-Quran, golongan yang memelihara Al-Quran, golongan dan terpelihara pula oleh Al-Quran. Golongan mendirikan hukum-hukum Al-Quran dan berdiri di samping hukum-hukum Al-Quran. Ini doa daripada Tuan kitab kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan-puan sekalian, daripada kitab ini kita dah belajar adab. Masya Allah. Ini kita katakan kitab yang bersepadu. Kenapa kitab bersepadu? Dia bukan bahas berkenaan Al-Quran sahaja, tapi diceritakan juga apa sebenarnya adab-adab kita ketika kita nak bahas berkenaan dengan sesuatu ilmu ataupun Al-Quran itu sendiri. Addresskan orang dengan cara yang baik, tuan-tuan puan-puan. Sebab tu kita tengok ustaz-ustaz ataupun para ulama, dia addresskan kita muslimin muslimat, saudara-saudaraku, dia address kita dengan address yang baik. Ada certain orang, tuan-tuan puan-puan sekalian, dia suka address kawan-kawan dia dengan address yang tak baik. Minta maaf, gemuk. Sudah. Ireng. Lek Jawa itu ya, Jawa itu panggil hitam tu ireng. Ireng. Ini kon. Itulah manusia kan, dia suka addresskan orang dengan gelaran-gelaran yang tak disukai. Tapi adab kita addresskan orang dengan benda-benda yang disukai. Addresskan kepada mereka dengan address puji-pujian juga, tuan-tuan sekalian. Kemudian jangan lupa kita doakan para pembaca sekalian. Doakan muslimin muslimat sekalian. Doa itu sangat dahsyat, tuan-tuan puan sekalian. Kita doakan orang, tuan-tuan puan sekalian, insya-Allah dimakbulkan dan pada masa yang sama kita juga akan mendapatkan benefitnya. Ada satu kisah menarik, tuan-tuan puan sekalian, berkenaan dengan doa, dan doa ini sebenarnya berkenaan dengan doa sang ibu. Cuma kita nak ceritakan hebatnya doa ni, tuan-tuan puan sekalian, dan juga harapan yang tinggi terhadap anak. Tuan-tuan puan sekalian, tahu tak Imam Bukhari dulu pernah buta? Imam Bukhari sebenarnya dulu pernah buta ya, tuan-tuan puan sekalian. Tuan kitab kita ini, An-Nasaihud Diniyah wa Wasayal Iman, juga buta orangnya. Tapi boleh buat kitab. Ilmunya sangat luar biasa. Sebab mata hatinya dibuka. Banyak ya di antara ulama-ulama yang mungkin mereka itu buta mata tetapi celik mata hatinya. Imam Bukhari dulu pernah buta. Kenapa saya kata pernah? Sebab selepas beliau buta, beliau dapat lihat kembali. Kejadiannya Masya Allah sangat luar biasa. Dan semoga dapat menambahkan lagi iman kita. Imam Bukhari ini dibesarkan sebagai seorang anak yatim. Ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian di usia dini ataupun di usia kecil, beliau ini dimasukkan ke dalam kutab. Kutab ini, tuan-tuan puan sekalian, adalah kita panggil sebagai sekolah rendah lah. Dan daripada kutab, pernah dengar kutab? Kan kesian kita ni, tuan-tuan puan sekalian. Saya pun sebenarnya baru-baru juga dengar kutab itu. Kutab itu apa?
Kutab itu kalau kita tengok, kita cuba samakan standard di Malaysia, dia seperti sekolah rendah. Nah, dan kutab ini sebenarnya dah ada sebelum daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan baginda sallallahu alaihi wasallam ini pergi, kan ada perang Badar, kemudian ada tawanan, betul? Kemudian nanti ada 12 kanak-kanak yang akan belajar dengan tawanan. Kalau tawanan tu tak ada harta, nak tebus diri, dia ajarkan membaca dan juga menulis. Pernah dengar? Itu kutab. Itulah kutab. Kemudian tuan-tuan puan sekalian, selepas daripada itu kutab ini makin lama makin besar mengikut zaman khilafiyah ataupun zaman dinasti Islam. Zaman Khulafa Rashidin ada kutab. Kemudian zaman dinasti Umayyah ada. Kemudian Abbasiyah, kemudian Uthmaniyah. Ada ni tuan-tuan puan sekalian, dan Imam Bukhari di antara hasil yang keluar daripada kutab. Imam Syafi'i antara hasil yang keluar daripada kutab. Imam Ahmad bin Hanbal di antara orang yang keluar daripada kutab. Hasil daripada kutab, belajar kat kutab dulu. Dan apa yang diterapkan? Macam saya kata, iman dulu. Al-Quran, semua diterapkan dalam tu. Ditanamkan betul-betul dalam diri mereka. Dan tuan-tuan puan sekalian, kalau kita tengok Imam Bukhari dekat mana? Imam Bukhari dekat Arab ke? Tidak. Imam Bukhari dekat Uzbekistan. Pun ada kutabnya. Uzbekistan dah ada kutab waktu itu. Imam Syafi'i kat mana ketika itu? Di Mekah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu di mana? Di Iraq ataupun Baghdad. Semua negara-negara ini ada kutab waktu itu, tuan-tuan sekalian. Tapi heran kan, sekarang kita tak pernah dengar kutab. Kenapa? Itulah dia tuan-tuan sekalian, ditanam, ditimbus oleh beberapa musuh-musuh Allah. Dihilangkan sejarah berkenaan dengan kutab. Sebab apa? Kutab ini melahirkan generasi bijak pandai. Sampai jadilah Imam Bukhari, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dan ramai lagi ulama-ulama. Tuan-tuan puan, saya sambung balik kisah berkenaan Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari ni tuan-tuan puan sekalian, dia besar tanpa ayah, kemudian buta, mungkin disebabkan penyakit, wallahu alam, kat situ saya lupa. Kalau tuan kitab kita ini kena demam campak, panas sehingga buta ya. Dia bermula dengan demam. Mungkin dulu tak ada orang kata obat-obat yang sesuai. Akhirnya mereka itu buta. Imam Bukhari di antara mereka yang buta juga. Ketika beliau ini buta, sang ibu pula dia ada cita-cita tinggi untuk anaknya. Dan itu janji antara isteri dengan suaminya dulu sebelum arwah. Apa janjinya? Anak kita ni nanti insya-Allah akan berbakti kepada agama. Suami meninggal, sang ibu menjalankan amanah tersebut. Walaupun buta, tetapi dihantar pergi belajar Al-Quran. Ustaz, ibu ni dia tak faham agaknya. Kenapa? Anak masih muda, lepas tu buta, disuruh menghafal Al-Quran. Macam mana tu? Di sinilah lemahnya kita. Sebenarnya, nak menyampaikan Al-Quran itu bukan dengan membaca, dengan melihat begini, tidak. Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, yatslu alaihim ayatuhu. Dibacakan dulu. Dibacakan dahulu. Kemudian daripada situ nanti mereka menghafal. Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, adakah baginda diberikan kitab nah baca? Tidak. Tapi dibacakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi, betul, tapi nabi manusia. Manusia. Dan kenapa diceritakan bahawasanya malaikat ini membacakan kepada nabi? Supaya kita tahu itu caranya sebenarnya. Supaya kita baca, ini tak asal nabi je, itu nabi. Asal nabinya itu nabi. Sudah begitu tuan-tuan puan sekalian. Jadi kembali balik ke cerita berkenaan Imam Al-Bukhari. Dihantarlah menghafal di kutab. Menghafal Al-Quran di situ, akhirnya dia dah hafal surah Qaf. Tuan-tuan puan sekalian, baca je tuan kitab, gurunya tu baca, Imam Bukhari dengar, kemudian dibaca lagi, Imam Bukhari dengar, anak-anak lain semua dengar. Gurunya itu berkata, okey, siapa yang dah hafal surah Qaf? Guru dia nak test. Siapa di antara kalian dah hafal surah Qaf? Imam Bukhari yang muda dan juga buta tadi tu, tuan-tuan puan sekalian, dia angkat tangan. Saya dah hafal. Sekejap, Masya Allah. Tak mustahil tuan-tuan puan sekalian, boleh. Yang penting kita try. Yang penting kita try. Percayalah, nanti ada orang, kita pernah test, ada orang ni, dia tak pernah hafal Quran,
kita bantu dia, okey, try hafal satu hari, satu ayat. Tak perlu banyak-banyak. Satu ayat dan cuba kita fahami maksud daripada Al-Quran. Kita fahami maksud daripada ayat. Hari tu tuan-tuan puan-puan sekalian, dia tengah sibuk hafal. Tapi dia menjalani hari dia tu tuan-tuan puan-puan sekalian, penuh dengan positivity. Positif je. Dia tak marah. Dulu marah. Dulu marah-marah budak-budak dekat sekolah. Tapi bila dia buat, Masya Allah, saya rasa tak marah. Saya rasa boleh kontrol diri. Saya rasa macam tak ada benda yang berat. Saya rasa happy. Solat tu tiba-tiba saya rasa macam ruginya tak solat berjemaah. Because of what? Sebab dia menghafal Al-Quran. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Bukhari, kembali balik banyak kita punya side track ni. Tuan-tuan perempuan sekalian, Imam Bukhari pun dia membacakan ayat Al-Quran, surah Qaf tadi di depan kawan-kawannya, sehingga menyebabkan sang guru tadi kagum dengan Imam Bukhari ini. Muhammad bin Ismail, Masya Allah, bagus. Sebab apa? Dia baca Al-Quran, yaqra'ul Quran wa yujawwidul Quran, dan dia baca dengan penuh bertajuk. Sebiji macam mana tuan guru dia baca, dia baca. Sehinggalah gurunya berkata, nak, bagus hafalan Al-Quran kamu. Apa kata selepas ini kamu hafal hadis? Hadis ini mungkin jadi problem sedikit. Al-Quran ada jaminan untuk hafal Al-Quran. Ada jaminan Allah akan permudahkan untuk hafal Al-Quran. Tapi kalau hadis, tak ada jaminan. Jadi macam satu cabaran buat Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari suka. Sebab apa? Gurunya memberikan dia satu pengiktirafan yang luar biasa. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia balik, dia ceritakan kepada maknya, mak, tadi kan saya hafal surah Qaf. Masya Allah. Kemudian saya baca depan anak-anak. Saya boleh baca dengan baik, Alhamdulillah. Kemudian guru saya kata, mak, apa kata lepas ni saya hafal hadis? Saya nak hafal hadis pula lepas ni, mak. Ibu dah mula berat. Sebab apa? Anaknya, dia punya kemampuan sangat terbatas. Al-Quran mungkin kita boleh bacakan hadis. Yes, mungkin kita boleh bacakan. Tetapi kita faham, Al-Quran ada jaminan. Hadis. Dan satu lagi, hadis itu perlu kita kaji. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, di situ ibunya rasa macam, iktafi bil Quran. Cukuplah dengan Al-Quran. Cukuplah dengan Al-Quran. Sang anak dia sedih. Imam Bukhari sedih. Tak, saya nak cuba hafal hadis juga. Anak ni tadi dalam keadaan buta, dia kembali ke bilik dia. Kembali ke bilik buat apa? Bukan menangis tutup bantal menangis tak. Ulang balik surah Qaf yang telah dihafalkan tadi. Allahu Akbar. Ibu tak buang masa. Terus bentangkan sajadah solat lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ni singkatnya lah tuan-tuan puan-puan sekalian, yang maha melihat, yang maha berkuasa. A'id basirata badni. Maksudnya kembalikanlah penglihatan anakku. Anaknya itu pula, nanti tuan-tuan puan-puan boleh rujuk dekat dalam surah Qaf, ada satu ayat yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan menyebutkan, pada hari ini kami memberikan mata kepada kamu penglihatan yang tajam. Itu sebenarnya ayat berkenaan dengan hari akhirat. Tapi dalam ayat tersebut, tuan-tuan puan-puan sekalian, Masya Allah, Allah berfirman, Allah bagi tahu, ataupun ketika dibaca sampai pada ayat, hari ini kami jadikan penglihatanmu penglihatan yang tajam. Tiba-tiba Imam Bukhari ni dia dapat melihat. Dia dapat melihat, dia celik. Dia terkejut, tuan-tuan puan-puan sekalian, apa yang berlaku? Dia pergi jumpa dengan mak dia. Mak, kenapa nak? Saya boleh melihat ni. Saya dah boleh melihat. Sang ibu masih tak percaya. Bukan. Mungkin kamu lihat dengan mata hati. Maksudnya, tengok, dia perasan dengan mata hatinya dan sebagainya. Tidak. Bal bi'aini. Tetapi dengan mataku sendiri. Sang ibu dan anak pun berpelukan. Masya Allah. Inilah kita panggil berkat doa seorang ibu. Kita bukan nak cerita berkat doa ibu sahaja. Berkat doa muslimin, tuan-tuan puan-puan sekalian, juga penting. Juga ada kesannya. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ulama besar ni doakan kita. Jadi hayatilah doanya dan kita cuba amalkan apa yang telah didoakan oleh tuan kitab kita kepada kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah. Baik. Saya sambung Qala Syekhul Mu'alif rahimahullah taala.
bahwasanya membaca Al-Quran Al-Azim itu adalah di antara ibadat yang paling utama. Sebelum ni kita bahas solat, betul? Kita ada bahas solat. Solat itu adalah ibadah yang utama. Di antara ibadah yang utama juga adalah kita membaca Al-Quran. Kemudian, mendekatkan diri kepada Allah dan ketaatan yang amat mulia di sisi Tuhan. Bila kita baca Al-Quran ni, tuan-tuan dan puan sekalian, apa benefit dia? Kita akan bertambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia adalah satu ketaatan yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana padanya terdapat balasan pahala yang besar. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, saya bacakan surah Fatir daripada ayat 29 hingga 30. Mafhumnya, sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, mendirikan sembahyang dan membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami kurniakan kepada mereka secara rahsia dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi, agar Tuhan mencukupkan pahala mereka serta menambahkan mereka dari kurnianya. Sesungguhnya dia Maha Pengampun dan Pembalas. Pembelas. Syakur, pembelas. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan tambahan ganjaran. Bahkan tuan-tuan puan-puan sekalian, kalaulah ada orang dia baca Al-Quran, kita panggil terbata-bata. Pernah dengar terbata-bata? Dia macam tergagap-gagap sedikit sebab dia baru nak start baca Al-Quran, baru nak start nak berhijrah, nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kita motivate dia. Sebab apa? Rasulullah SAW motivate golongan-golongan yang ada masalah dalam baca Al-Quran. Al-Mahir, orang yang mahir membaca Al-Quran, lalu dia membaca Al-Quran, dia dapat satu pahala. Pahala tersebut sebab dia baca Al-Quran. Tapi kalau seseorang itu, tuan-tuan puan-puan sekalian, dia baca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata, tergagap-gagap, susah nak baca sebab dia baru masuk Islam contohnya. Dia baru nak berhijrah, baru buka balik Al-Quran setelah sekian lama dia tak pernah buka Al-Quran. Dia pun terbata-bata. Tuan-tuan puan-puan sekalian, orang seperti ini dia punya pahala double. Sebab apa? First, sebab dia baca Al-Quran dapat pahala. Yang kedua, sebab dia berijtihad, bersungguh-sungguh nak baca Al-Quran juga, dia dapat pahala yang kedua pula, tuan-tuan puan-puan sekalian. Pahala yang berganda. Dan dalam riwayat juga ada menyebutkan satu huruf bersamaan dengan 10 ganjaran. Wala aqulu alif lam mim harfan, kata Rasulullah. Dan aku tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. So dah berapa pahala ataupun ganjaran yang didapatkan? 30. Tuan-tuan puan-puan sekalian, membaca Al-Quran itu ada banyak kelebihan dan mendapatkan banyak ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak highlightkan satu benda di sini. Mendekatkan diri kepada Allah. Baca Al-Quran ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, betul? Bila kita baca Al-Quran, tambah pahala dan sebagainya, kita bertambah dekat kepada Allah, betul? Tapi tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah, ada satu keadaan juga, ada orang ni rajin baca Al-Quran tapi tetap bermaksiat kepada Allah. Minta maaf tuan-tuan puan-puan sekalian, ada orang hafal Al-Quran tapi dia bermaksiat juga kepada Allah. Kita pernah dengar ada seorang imam ni, tuan-tuan puan-puan sekalian, waktu PKP dulu, tak tahu dia stres ke macam mana ke, sebelum dia nak jadi imam, mengimamkan orang solat, dia berzina dulu. Dalam kereta. Kemudian tak mandi, tak apa, dia jadi imam. Ini hafiz, tuan-tuan puan-puan sekalian, imam pula tu. Kenapa perkara tersebut boleh berlaku? Ini yang kita katakan dia sekadar hafal sahaja Al-Quran tersebut. Khawatir dia sekadar hafal. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kita kena jaga baik-baik Al-Quran ini. Macam kita dah katakan sebelum ini, Al-Quran ini bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk kita, ingat lagi tuan-tuan puan-puan sekalian, apa kita bahas, apa tugas kita terhadap Al-Quran? Baca lagi, hafal, itu satu step yang lain. Nanti tadabbur, menghayati. Kemudian yang ketiga, amalkan. Itu penting. Barulah Al-Quran itu meresap dan barulah Al-Quran itu akan menambahkan lagi iman dalam diri kita, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebab tu membaca Al-Quran sebenarnya bukan sekadar membaca, tetapi sebenarnya kita memahami juga apa yang kita bacakan nanti, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ada satu sabda daripada baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kelebihan Al-Quran. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadat umatku yang amat utama ialah membaca Al-Quran. Nak ceritakan bahawasanya Al-Quran ini very istimewa, special for umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada kita adalah Al-Quran dan dia adalah untuk kita. Maksud untuk kita itu apa? Maksud untuk kita itu apa? Macam mana? Guide. Untuk kita gunakan sebagai panduan kita, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kalau kita sekadar ambil dan letakkan dekat dashboard kereta, tak jadi panduan. Kalau kita sekadar ambil kemudian kita letak dekat rak sebagai hiasan, itu bukan panduan. Kalau kita sekadar ambil, kita hadiahkan. Kita hadiahkan. Oh, saya hadiah bagus. Tapi baca tak? Sama juga. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, di samping kita bersedekah, wakaf, zakat, Al-Quran dan sebagainya, jangan lupa kita sendiri baca Al-Quran. Dan kita sendiri memahami isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Marah jam tu. Ya. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sambung lagi dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Berfirman Allah Taala, siapa yang sibuk berzikir kepadaku dan membaca kitabku sehingga tak sempat memohon kepadaku. Dengar baik-baik ni tuan-tuan puan-puan sekalian, sekali lagi saya ulang, menarik ni. Siapa yang sibuk berzikir kepadaku dan membaca kitabku sehingga tak sempat memohon kepadaku, nescaya akan kuberikannya pemberian yang utama yang pernah kuberikan kepada orang-orang yang memohon. Dia tu sibuk baca Al-Quran, sibuk berzikir, sibuk bermuzakarah, sibuk mendalami Al-Quran, tuan-tuan puan-puan sekalian, sampai terlupa nak berdoa. Don't worry. Sebab apa? Ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa nak doa, dia tak sempat nak berdoa, it's okay. Saya akan berikan dia pemberian yang terbaik yang pernah aku berikan kepada hamba-hambaku. Kemudian tuan-tuan puan-puan sekalian, keutamaan bicara Allah Ta'ala ke atas semua bicara yang lain, sama seperti keutamaan Allah Ta'ala ke atas makhluk-makhluknya. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ada lagi sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran, kelak di hari kiamat ia akan mensyafaatkan tuannya. Baca Al-Quran kerana Al-Quran itu nanti yang akan menjadi syafaat untuk kita. Dikala kita ditimpa dengan masalah, tuan-tuan puan-puan sekalian, dikala kita sedang menghadapi pelbagai jenis rintangan di akhirat sana, tiba-tiba dimudahkan pula. Sebab apa? Berkat daripada kita membaca Al-Quran tadi tu. Dia menjadi syafaat untuk kita, dia menjadi bantuan untuk kita nanti di sana, tuan-tuan puan-puan sekalian. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, siapa yang membaca Al-Quran sedang ia berdiri di dalam sembahyang, maka baginya atas setiap huruf 100 kebajikan. Kita solat, kita baca Al-Quran dalam solat, kita mendapatkan satu huruf itu 100 kebajikan. Masya Allah, bukan 10 lagi, 100 kebajikan. Siapa yang membacanya sedang ia duduk di dalam sembahyang, dia duduk dalam sembahyang pula, tuan-tuan puan-puan sekalian, maka baginya atas setiap huruf 50 kebajikan. Samalah bila kita solat berdiri, pahalanya lain. Solat duduk ni untuk solat sunat. Kalau orang memang sakit, dia berdiri, kemudian dia duduk sebab dia sakit, itu isu lain. Itu akan dapatkan pahala sebagaimana yang telah dijanjikan. Ini kita ambil contoh cerita pasal solat sunat. Berdiri, pahalanya besar. Duduk, dapat pahala? Dapat, tapi dikurangkan. Baring, solat sunat boleh? Boleh, tapi dikurangkan lagi. Sama juga apabila kita baca Al-Quran dalam keadaan solat sunat ni, kita berdiri, baca, ada ganjarannya 100 kali ganda kebajikan bagi satu huruf. Duduk, sedangkan kita mampu berdiri tapi kita nak duduk, 50 ganjaran yang kita akan dapatkan bagi setiap huruf. Siapa yang membacanya sedang ia berada di luar sembahyang, ni di luar sembahyang, dalam keadaan bersuci, maka baginya atas setiap huruf 25 kebajikan. Ini kalau dia tak sembahyang, dia bukan baca dalam solat, tetapi dia baca di luar solat dan dia dalam keadaan suci. Dan siapa yang membacanya sedang ia berada dalam keadaan tiada bersuci. Maksud kat sini, suci untuk hadas kecil, bukan hadas besar. Hadas besar kalau kita baca Al-Quran, di situ dia tu dosa. Maka baginya atas setiap huruf 10 kebajikan. Jadi yang kita cerita 10 kebajikan, satu huruf tu mendapat 10 kebajikan, itu kalau kita baca Al-Quran tanpa dalam keadaan berwuduk di luar solat. Tapi kalau dalam keadaan berwuduk, 25 kali ganda. Kalau kita dalam keadaan solat tapi solat duduk, 50 kali ganda. Kalau kita dalam solat berdiri, tuan-tuan puan-puan sekalian, 100 lipat kali ganda.
Jadi kalau siapa-siapa yang solat sunat, janganlah nak cepat je. Baca surah, baca surah. Baca surah pendek tak apa, Qul huwallahu ahad, Al-Kafirun tak apa, baca pendek. Yang penting baca surah. Sebab apa? Rugi kalau tak baca. Satu huruf dalam solat menjadi 100 lipat kali ganda. That's why tak heranlah kalau sahabat-sahabat Rasulullah ini kalau mereka solat fardu lama. Tak heran. Sebab apa? Sebab dia baca dalam solat fardu. Fardu ini pula lebih besar ganjarannya daripada solat sunat. Dibaca pula surah dalam tu. Masya Allah. Gitu tuan-tuan puan sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Pada pertemuan akan datang kita akan baca adab membaca Al-Quran pula insya-Allah. Tadi kita diperkenalkan apakah itu Al-Quran, apa kelebihan Al-Quran. Kemudian tuan-tuan puan sekalian, next step adalah kita nak kenal apakah adab sebelum kita membaca Al-Quran. Adab ini sangat penting tuan-tuan puan sekalian. Ya, adab ini sangat penting. Sebab apa? Adab ini juga merupakan peranti yang akan ataupun faktor yang menyebabkan kita mendapat keberkatan dalam sesuatu ilmu itu sendiri. Ya, tuan-tuan puan sekalian, Imam Syafi'i kalau di depan Imam Malik nak buka kitab, nak selak, dibuat sepelahan-pelahan mungkin tuan-tuan puan sekalian. Sebab apa? Tak nak bunyi selak buku tadi itu mengganggu sang guru. Khawatir mengganggu guru, sudah takut hilang keberkatan. Itu adab orang terdahulu kalau menuntut ilmu. Pernah terjadi satu kejadian di Madinah tuan-tuan puan sekalian, tengah belajar tiba-tiba gajah masuk. Kanak-kanak orang-orang muda bila nampak gajah masuk tuan-tuan puan sekalian, lepas tu tiba-tiba gajah tu duduk, lagilah bersorak bertepuk semua keluar daripada kelas. Tengok, gajah lah. Gajah tu duduk lah. Tapi ada seorang anak murid nanti dia steady je kat situ. Sebab apa? Aku datang bukan nak tengok gajah. Aku datang nak belajar. Itu. Di antara adab-adab orang terdahulu. Kita tak nafikan dulu pun ada juga orang-orang yang macam kanak-kanak tadi tu keluar tengok gajah. Tapi ada juga yang orang ada kesedaran terhadap ilmu itu. Dijaga betul-betul tuan-tuan puan sekalian. Ibnu Mubarak tuan-tuan puan sekalian mengatakan, aku ini belajar adab selama 30 tahun. 30 tahun sahaja belajar adab. 20 tahun saya belajar ilmu fiqh dan sebagainya. Tapi 30 tahun tu belajar berkenaan dengan adab. Kenapa? Sebab adab itu mengundang keberkatan. That's why Imam Syafi'i berkata, tuan-tuan puan sekalian, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikan ilmu kamu tu seperti garam dan ilmu adab kamu tu seperti tepung. Kalau kita nak buat roti, banyak tepung ke banyak garam? Banyak tepung, tuan-tuan puan sekalian. Jadi adab tu perbanyakkan. Ilmu tu tak apa, kita tak dapat belajar banyak, it's okay. Dapat belajar banyak, bonus. Tak dapat belajar banyak, it's okay. Yang penting adab tu didahulukan. Kerana apa? Di situ nanti ada keberkatan. Saya tutup dengan satu cerita juga, tuan-tuan puan sekalian. Guru kami, waktu kami di Indonesia, beliau ini tukang mop dekat pondok. Tukang mop. Nak belajar, tapi tuan guru kata tak apa, jangan dulu. Jangan dulu. Okey, tak apa. Dia mop. Sambil-sambil dengar orang menuntut ilmu, belajar ilmu, dia mop. Sampai satu tahap, sang guru berkata, nanti ilmu tu akan datang kepada kamu. InsyaAllah, sebab kamu ni seorangnya sangat taat, sangat ini, jaga adab dan sebagainya. Dia sediakan teh untuk orang penuntut ilmu, dia jaga, dia khidmat. Dia jaga adab dengan gurunya dan sebagainya. Guru meninggal, tuan-tuan puan sekalian, sampai sekarang buku beliau ini menjadi rujukan dekat Universiti Indonesia. Buku beliau ni pasal apa? Tata bahasa Arab. Tak pernah menapak dekat negara Arab, tapi beliau buat buku tata bahasa Arab dalam bahasa Arab sendiri. Namanya Ustaz Sofi. Ustaz Sofi. Kalau tuan-tuan puan pernah boleh ke sana, ada ke sana, cari Ustaz Sofi. Ada di Pondok Darul Lughah wa Dakwah. Masya Allah, tuan-tuan puan sekalian. Berkat daripada khidmat dan juga adab beliau tadi. Sedikit je belajar bahasa Arab sedikit, tapi kitabnya itu menjadi bermanfaat, berkat daripada adab. Jadi tuan-tuan puan sekalian, marilah kita prioritikan mana yang sepatutnya menjadi lebih utama dan kita doakan para pendengar sekalian, para penuntut sekalian, hadirin hadirat,
duyufuna, tetamu-tetamu kita yang ada pada malam ini juga. Kita sama-sama mohon kepada Allah, semoga Allah permudahkan segala urusan kita, masukkan kita dalam golongan cinta Al-Quran, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, fahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan juga kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam golongan yang paling mencintai Al-Quran. Dan siapa yang lebih cinta Al-Quran daripada Rasulullah? Tak ada. Yang paling mencintai Al-Quran adalah Rasulullah, dan kita sangat berharap kita dibangkitkan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai sini, kita tutup dengan ya Allah biha, kemudian kafaratul majlis dan suratul as. Minta maaf lambat sikit. Ya Allah biha, ya Allah biha, bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mohon maaf atas segala kekurangan, terambil banyak masa, mohon dihalalkan. InsyaAllah kita jumpa pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.